Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Hello Doktor bersama dengan saya Adrana Adnan sebagai hos anda untuk episod kali ini. Dan macam biasa di Hello Doktor, pelbagai isu-isu kesihatan yang kita akan kupaskan sepanjang 1 jam ini. Dan untuk episod kali ini kita akan membincangkan mengenai paru-paru berair. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan kepada anda, kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang soalan, soalan-soalan yang diajukan, boleh sahaja ajukan di Facebook page kita Hello Doktor TV3. Tinggalkan komen anda di ruangan komen, nanti kita akan bacakanlah sebarang persoalan anda mengenai topik kita hari ini, paru-paru berair. Dan kalau tak boleh nak buka Facebook, tak apa, boleh call kita juga di talian 0377261603. Okey. Baiklah, mengenai paru-paru berair ini, mungkin apa yang saya faham adalah di mana ada pembentukan cecair berlebihan di dalam paru-paru kita. Tapi mungkin ada lagi info-info yang kita tak tahu ataupun info-info tambahan yang mungkin kita semua boleh kenal pasti sepanjang 1 jam ini. Jadi apa kata kita saksikan dulu VT yang telah kami sediakan. Saya pernah dengar pasal paru-paru berair. Ya, saya pernah dengar. Oh, saya tak pernah dengar lah tentang paru-paru berair. Saya pernah dengar tentang penyakit tu. Saya pernah dengar pasal penyakit paru-paru berair ni sebab ada family member saya yang pernah kena penyakit ni lah. Yang saya tahu tentang paru-paru berair ni adalah disebabkan penyakit jantung dengan hisap rokok tu lah. Yang pada pengetahuan saya ada menyebabkan daripada jangkitan, menyebabkan paru-paru tu ada air. Paru-paru berair biasanya dia kalau kanak-kanak biasanya dia tak boleh sejuk, tak boleh aircon sangat. Salah satu sebabnya sebab orang dulu cakaplah jangan mandi malam. Saya pun ada family members yang pernah kena paru-paru berair. So sebelum ni yang saya nampak simptom dia macam selalu batuk, sakit dada. Selalunya orang yang isap okok kuat isap okok, isap vape tu yang punca dia. Paru-paru yang ada air lah, macam tu lah setahu saya lah. Baiklah, itulah dia sedikit sebanyak pandangan orang ramai mengenai paru-paru berair ni. Dan saya tidak berkeseorangan, saya bersama dengan Dr. Tengku di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi doktor merupakan pakar perubatan dan respiratory di Hospital Pakar KPJ Tawakal Kuala Lumpur. Jadi doktor, bila kita bercakap mengenai paru-paru berair ni kan, mungkin ada orang ramai yang tahu sedikit sebanyak ataupun pernah dengar, macam saya pun ada pernah dengar juga. Tapi secara rangkumanlah yang lebih simple yang doktor boleh terangkan apa sebenarnya paru-paru berair ni. Okey. Istilah ataupun makna paru-paru berair ini agak luas. Dari segi perubatan ada dua keadaan yang kita panggil paru-paru berair. Yang pertamanya pleural effusion, yang keduanya pulmonary edema. Ya. Pleural effusion ni adalah di mana ada pengumpulan air di dalam ruang pleura. Okay. Di paru-paru kita ada selaput nipis pleura dan juga di dinding paru-paru. Dan di antara ruang pleura ini ada sedikit cecair yang menjadi pelincir supaya paru-paru tidak rosak ataupun bergeser dengan dinding paru-paru bila dada mengembang dan mengecut. Jadi bila ada pengumpulan air dalam paru-paru ni, paru-paru akan tertekan, pengumpulan air dalam pleura, paru-paru akan tertekan, akan mengecut dan pesakit akan menjadi susah bernafas. Jadi pengumpulan air dalam pleura ini dipanggil pleural effusion. Untuk pulmonary edema adalah air dalam paru-paru. Okay. Dalam paru-paru ada kantung udara kecil atau kita panggil alveola di mana penukaran oksigen berlaku. Jadi bila pesakit ada pulmonary edema, udara ini diganti dengan cecair, dengan air. Jadi pertukaran oksigen tak boleh berlaku dan pesakit akan rasa susah bernafas. Okay. Jadi secara ringkasnya ada pulmonary pleural effusion di mana air itu di ruang pleura dan pulmonary edema di air itu dalam alveoli, dalam kantung udara kecil dalam paru-paru. Okey. Jadi sebenarnya macam mana boleh tiba-tiba ada, yalah memang ada air dalam tu sebagai pelincir untuk bernafas dan sebagainya, tapi macam mana boleh
terlebih tu? Okey. Untuk pengumpulan air itu ada beberapa sebab. Pengumpulan air atau pleural effusion boleh berlaku di sebelah saja paru-paru ataupun dua-dua belah. Kalau dua-dua belah kita panggil bilateral pleural effusion. Jadi punca utama adalah jangkitan kuman, ya, bakteria, tuberkulosis dan juga virus. Selain daripada jangkitan kuman, kanser paru-paru juga boleh menyebabkan pleural effusion. Dan juga kanser yang telah merebak ke paru-paru. Tapi jika dia melibatkan dua-dua belah paru-paru, biasanya ia adalah masalah jantung ataupun kegagalan buah pinggang ataupun hati ataupun tahap protein yang rendah dalam darah. Yang menyebabkan pleural effusion. Oh, okey. Tapi kiranya penyakit jantung dengan paru-paru berair ini memang berkait rapat lah. Berkait rapat. Penyakit jantung juga boleh menyebabkan pulmonary edema. Okey. Penyakit jantung ni seperti penyakit arteri koronari, di mana arteri salur darah yang membawa darah kepada otot jantung sempit disebabkan oleh lemak, ataupun kardiomyopati di mana jantung bengkak dan otot jantung lemah, ataupun pesakit ada hypertension ataupun masalah injap boleh menyebabkan masalah jantung. Jadi bila jadi masalah jantung, pesakit mendapat jantung yang lemah ataupun kita panggil congestive cardiac failure. Jadi bila ini berlaku, jantung tidak dapat mengepam darah dengan secukupnya ke badan. Jadi darah dalam jantung akan kembali kepada salur darah vena. Ya, salur darah vena adalah salur darah yang membawa darah daripada paru-paru kepada jantung. Ya. Jadi bila darah tu daripada jantung masuk kepada salur darah vena, tekanan naik dan dia akan menolak air ke dalam kantung udara kecil dalam alveolar. Jadi pesakit akan berasa susah nafas sebab pertukaran oksigen akan terjejas. Jadi bila doktor sebut mengenai ialah hypertension, sakit jantung, penyakit-penyakit ni usually orang-orang tua ataupun warga-warga emas, betul tak? Jadi golongan-golongan yang berisiko, adakah memang golongan-golongan yang berumur atau macam mana? Ya, selain daripada yang berumur, perokok juga berisiko tinggi, dan juga untuk siapa yang senang mendapat contohnya jangkitan kuman, mereka juga berisiko untuk dapat pleural effusion. Contohnya pesakit warga tua, pesakit yang mempunyai imunisasi yang rendah, ya, contohnya pesakit HIV, siapa yang ada kencing manis yang tak terkawal, siapa yang mengambil ubat yang menekan imun sistem, ya, dan juga pesakit kanser dan kegagalan buah pinggang juga. Ini lebih berpotensi lah untuk mendapat paru-paru berair. Okey, baiklah doktor. Terima kasih atas perkongsian tu. Tapi ada lagi soalan-soalan yang akan saya ajukan selepas ini. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam Hello Doktor. Welcome back to Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan saya dan juga Dr. Tengku di studio. Dan hari ini, dalam episod kali ini, kita membincangkan mengenai paru-paru berair. Tadi kita dah discuss a few topics juga mengenai paru-paru berair. Dan seterusnya saya nak tanya dengan doktor tentang macam mana kita nak kesan yang kita ni ada penyakit paru-paru berair ataupun tanda-tanda awal yang mungkin kita boleh diagnose sendiri. Tanda yang paling ketara adalah susah nafas, sesak nafas, batuk, sakit dada dan juga demam kalau ada jangkitan paru-paru kuman lah. Jadi boleh demam jugalah. Denyutan jantung pun boleh laju jugalah. Tapi simptom tu ada penyakit lain juga yang simptomnya sama saja dengan paru-paru berair. Contohnya asma, bronkitis, penyakit paru-paru obstruction macam COPD di kalangan perokok, juga pneumonia, keradangan paru-paru, lung fibrosis, paru-paru berparut, dan kanser paru-paru, dan juga pneumothorax. So semua penyakit itu simptomnya sebenarnya sama dengan paru-paru berair. Jadi yang pentingnya doktor kena buat ujian untuk buat diagnosis.
ujian ni biasanya kena buat X-ray paru-paru lah. Dan bila tengok X-ray paru-paru tu dia akan menunjukkan air sama ada di ruang pleural effusion ataupun air itu berada dalam kantung udara kecil. Ya, pulmonary edema. Jadi bila yalah kesan-kesan ataupun tanda-tanda dia tu lebih kurang, memang kita kena terus berjumpa pergi dengan doktor. Betul. Doktor akan buat diagnosis lah, dan untuk buat diagnosis dan tepat perlu buat beberapa ujian. Dan penyakit paru-paru berair ni memang kita selalu dengar, macam tadi pun doktor cakap warga emas, tapi kanak-kanak pun ada. Betul. Tapi saya nak tahu kalau bayi pula, sebab saya pernah juga dengar kes di mana ibu yang tengah hamil dan terus dia dapat tahu daripada doktor cakap bayi dia ada paru-paru berair. Masih lagi dalam kandungan dan bila keluar. Betul. Untuk bayi ataupun kanak-kanak, punca utama masih lagi jangkitan kuman, bakteria ataupun virus ataupun kanak TB. Jarang berlaku juga congenital, contohnya jantung congenital. Yang tu pun boleh menyebabkan paru-paru berair. Okey, dan apa antara kesan-kesan yang diorang akan alami selain daripada sesak nafas dan sebagainya, ada tak lain-lain yang mungkin? Biasanya bila air bertambah, kesannya akan bertambah teruk lah. Jadi daripada ada yang batuk berdarah dan sebagainya. Biasanya dia batuk sahaja, tapi bila ada pulmonary edema, batuknya macam berdarah. Batuknya berwarna kemerahan dan juga berbuih. Ya, tapi pada kebiasaannya mereka akan susah nafas, batuk, sakit dada. Dan juga jika bertambah teruk tahap oksigen turun, mungkin bibir bertukar warna biru ataupun di hujung jari pun bertukar menjadi biru. Itu menandakan oksigen sudah turun. Dan juga kalau keadaan bertambah teruk, tekanan darah pun boleh turun. Jadi bila tekanan darah turun, mereka rasa macam nak pingsan ataupun berpeluh banyak, dan keadaan mental pun boleh bertukar. Okey. Jadi doktor, selain soalan-soalan dari saya, sebenarnya penonton-penonton di rumah pun ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan. Ada di Facebook, dan ini soalan daripada Bogart Jago. Apakah ada kaitan paru-paru berair ini dengan penyebab jantung bengkak? Jantung bengkak dengan paru-paru berair. Ya, okey. Jadi bila jantung bengkak, jantung tak dapat mengepam darah dengan secukupnya kepada badan, dan otot jantung tu menjadi lemah. Jadi bila jadi lemah, macam saya beritahu tadi, darah akan mengalir balik ke bawah ke salur darah vena, dan tekanan akan naik, dan ini akan menolak air ke dalam kantung udara. Jadi yang tu menyebabkan paru-paru berair. Okey. Jadi rawatannya perlu untuk merawat jantung tu supaya jantung tu boleh mengepam dengan lebih baik. Okey. Baik. Jadi kita nak tengok VT yang telah kami sediakan, footage yang kami sediakan. Mari kita saksikan. Banyak penyakit lain yang mempunyai tanda dan simptom seperti paru-paru berair. Jadi penting untuk doktor membuat diagnosis yang tepat. Sama ada dewasa ataupun kanak-kanak, doktor akan perlu membuat X-ray lah untuk confirmkan diagnosis. Okey, Cik Aris, lepas kita sayang baju, kita akan buat X-ray dekat sini lah. So, first kali Cik Aris kena badan dekat sini, akan pandang ke sana. So, dagu Cik Aris saya akan set up dekat sini. Okey? So, kita mulakan, nanti saya akan bagi arahan tarik nafas. Cik Aris tarik nafas, tahan, kita akan shoot, Cik Aris buang nafas. Just simple procedur, lepas tu Cik Aris boleh salin baju balik. Okey? Kita akan ke control panel untuk set exposure yang tepat untuk dapatkan gambar yang cantik dan apa seperti yang doktor minta. Jika pesakit stabil, biasanya tak ada masalah. Tetapi jika pesakit itu tidak stabil, contohnya jika paru-paru berair itu acute ataupun datang dengan tiba-tiba, pesakit mungkin memerlukan oksigen dan pemerhatian yang lebih rapi, jadi X-ray itu akan dilakukan di ward. Jika X-ray itu menunjukkan air dalam ruang pleura, doktor mungkin akan mengambil sedikit cecair daripada paru-paru supaya sampel itu boleh dihantar kepada makmal untuk pemeriksaan selanjutnya.
doktor mungkin akan buat CT scan. Tujuan buat CT scan tu adalah untuk melihat dalam paru-paru dengan lebih mendalam. Jadi bila membuat CT scan tu, kita boleh mengesan penyakit lain yang boleh menyebabkan paru-paru berair, contohnya kanser. Jika punca paru-paru berair itu tidak diketahui, keadaan boleh bertambah teruk dan kritikal dan boleh membawa maut. Kebanyakan penyakit yang menyebabkan paru-paru berair boleh dirawat dan boleh disembuh sepenuhnya. Ujian yang dijalankan oleh doktor tidak bahaya dan tidak menyakitkan, jadi perlulah pergi jumpa doktor. Itu dia sedikit footage mengenai diagnosis paru-paru berair, macam mana pemeriksaan nak mengetahui adakah kita mengalami paru-paru berair ataupun sakit jantung ke dan sebagainya kan. Jadi doktor mungkin nak jelaskan sedikit mengenai diagnosis tu. Okey. Untuk doktor buat diagnosis, biasanya doktor akan membuat X-ray paru-paru. X-ray paru-paru akan menunjukkan di mana air itu berada, sama ada pulmonary edema di kantung udara kecil ataupun di ruang pleural effusion. Selain pada itu, doktor mungkin akan buat ujian darah untuk menunjukkan sama ada jangkitan kuman dan juga untuk tengok fungsi buah pinggang, hati dan juga tahap protein dalam darah. Jika ada kemungkinan paru-paru berair disebabkan oleh jantung, doktor akan buat ECG dan juga echo. Echo ni adalah macam ultrasound jantung lah. Macam orang pregnant dia buat ultrasound, ni di jantung lah. Dan juga kalau doktor nak tengok paru-paru lebih mendalam, doktor mungkin akan buat CT scan lah. Okay. CT scan ni dia boleh tengok paru-paru lebih mendalam dan juga tengok kalau ada kemungkinan kanser ke tidak. Dan juga doktor kadang-kadang akan jika pleural effusion, ada pleural effusion, kandungan air dalam pleura agak banyak, doktor mungkin ambil sedikit cecair lah dalam ruang pleura tu, dan cecair itu dihantar kepada makmal untuk siasatan selanjutnya. Kandungan air mungkin menunjukkan kuman ataupun kanser sel. Okey, dan apa sebenarnya perbezaan, sebab tadi ada dengar pasal akut dan juga kronik kan, acute dan juga kronik. Okay. Apa perbezaan dua tu? Acute ni apabila simptomnya datang dengan tiba-tiba secara mengejut, dan kronik tu simptomnya memakan masa lah, mungkin minggu atau beberapa bulan. Biasanya kalau sesak nafas datang dengan mengejut, biasanya lebih bahaya lah dan memerlukan rawatan dengan segera. Jika air bertambah dan pesakit akan bertambah susah nafas, batuk, sakit dada. Kalau kronik, pesakit kadang-kadang dia mengadu letih, kurang selera makan dan juga berat badan bertambah sebab air berkumpul dalam badan. Okey, air berkumpul kat badan, adakah selalunya dekat area kaki yang biasanya di kaki, boleh juga di abdomen disebabkan oleh graviti, dan juga bertambah teruk di ruang pleura lah, dia menyebabkan pleural effusion. Okey, dan diagnosis ni macam mana kalau orang kat luar sana yang mungkinlah bila dengar kita bersembang mengenai tanda-tanda gejala ni kan, yang bagaimana mereka nak melakukan langkah seterusnya nak? Yang paling penting pergi jumpa doktor. Doktor akan ambil sejarah ataupun history. Lepas tu doktor akan mengatur ujian. Ujian yang biasanya dibuat adalah X-ray paru-paru dan ujian darah. Dan ujian paru-paru akan confirm lah sama ada paru-paru berair ataupun simptom tu disebabkan oleh penyakit lain. Baiklah. Dan kita ada soalan dari penonton kita di Facebook. Adakah pesakit paru-paru berair perlu kawal pengambilan air atau minuman? Sebab katanya kalau paru-paru berair mungkin kena kurangkan minum air ke? Betul. Dia bergantung kepada punca paru-paru berair. Jika disebabkan oleh masalah jantung, masalah lemah jantung, jadi kena kawal lah pengambilan air. Tapi jika paru-paru berair disebabkan oleh punca lain, contoh jangkitan kuman, dan kita tak perlu menyekat pengambilan air. Bergantung kepada punca paru-paru berair. Okey, maksudnya pengambilan air berlebihan ni tak ada kena-mengena langsung dengan... Tak ada mengena. Kecuali dia masalah jantung. Tapi kalau kita ada paru-paru berair, doktor akan nasihatkanlah sama ada pengambilan air kena sama, lebih ataupun kurang. Sebab jika dapat jangkitan kuman, pengambilan air mungkin kena lebih. Untuk flush out. Untuk flush out dan make sure kita hydrated.
Okey. Dan jangkitan kuman ni selalunya disebabkan apa? Adakah dia memang random atau macam mana? Jangkitan kuman biasanya dapat daripada udara. Bila kita jumpa dengan orang lain, jadi jangkitan kuman masuk dalam paru-paru, dia menyebabkan keradangan dalam paru-paru dan ini boleh menyebabkan pengumpulan air dalam ruang pleura. Okey. Dan ada lagi soalan dari penonton kita di Facebook, Nurul Akmal bertanyakan masa umur 3 tahun dia pernah kena paru-paru berair dan dah baik 100%. Soalannya adalah paru-paru berair ini boleh kembali semula atau tidak? Okey. Biasanya untuk umur 3 tahun, punca yang paling utama adalah jangkitan kuman. Jadi kalau dirawat dan sembuh sepenuhnya, insya-Allah dia tak akan kembalilah kecuali kalau dapat jangkitan kuman yang baru lah. Ada di dalam kalangan kanak-kanak dia paru-paru air datang balik semula. Maknanya mungkin kemungkinan ada penyakit yang kronik. Contohnya sindrom nefrotik, di mana kebocoran protein dalam buah pinggang. Jadi pesakit akan selalu bengkak lah, selalu akan juga mendapatkan pleural effusion lah, air berkumpul dalam ruang pleura. Maksudnya walaupun dah pulih dia boleh kembali semula. Boleh kembali, ya. Baiklah. Okey, kita nak berhenti rehat sekejap, doktor. Dan selepas ni kita akan ditemani dengan seorang lagi selebriti di studio kita. Jadi kita nak berhenti rehat. Kalau ada sebarang soalan boleh tinggalkan di Facebook page kita Hello Doktor TV3. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama dengan saya di Hello Doktor TV3. Baiklah, macam yang saya janjikan tadi, kita ada tetamu jemputan di studio selain dengan Dr. Tengku. Kita ada selebriti kita, Aidit Noh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Walaupun dia nampak burn kulit dia, katanya tengah syuting sekarang ni. Yap, tengah syuting. Apa tu? Saya tengah syuting cerita Isteri Halal. Kita syuting dekat Desaru JB tu yang burn sikit, bawa balik semalam. Faham. Okey. Jadi mengenai topik kita hari ini sebenarnya paru-paru berair, mungkin ada berkait rapat dengan Aidit sendiri. Tapi sebelum kita nak tanya dekat Aidit, kita nak tanya dekat doktor. Apa antara komplikasi-komplikasi paru-paru berair dekat tubuh badan kita? Okey. Komplikasi itu bergantung kepada punca paru-paru berair, sama ada dia acute, datang tiba-tiba, ataupun datang secara kronik, dan juga berapa cepat doktor membuat diagnosis dan memberi rawatan. Selain daripada gejala yang susah nafas, batuk, demam dan memerlukan rawatan di hospital, antara beberapa komplikasi lain adalah sepsis. Ya. Sepsis ini adalah jangkitan kuman yang teruk, di mana jantung bertambah laju, tekanan darah turun. Biasanya keadaan pesakit itu agak kritikal. Komplikasi lain termasuk empayema. Empayema ni di mana air dalam ruang pleura tu daripada jernih menjadi nanah dan berbau busuk. Jadi nanah ni perlu dikeluarkan dengan segera. Selain daripada itu, komplikasi pulmonary fibrosis, paru-paru boleh jadi berparut, dan juga fungsi paru-paru boleh turun bila diberi, even selepas rawatan. Selain pada itu, pesakit contohnya kalau mempunyai pleural effusion, mereka juga kadang-kadang boleh mendapat pneumothoraks. Ya, di mana paru-paru itu boleh mengecut. Semula. Ya. Dan jika kronik, pesakit akan berasa lemah, kurang selera makan, kaki bengkak, ya, dan berat badan akan naik. Itu di antara komplikasi. Banyak ya komplikasi-komplikasinya. Jadi kita nak tanya dekat Aidit sendirilah. Mungkin Aidit nak kongsikan dengan kita di Hello Doktor mengenai macam mana pengalaman Aidit sewaktu didiagnos dengan paru-paru berair. Baik, saya akan ceritakan dari awal macam mana saya rasa. Permulaan dia saya kena bila masa PKP first yang lepas 2 tahun lepas. Masa tu saya tak ada syuting dan saya masuk office. Bila saya masuk office, dia terus sangkut dekat saya punya, macam sekarang kita bernafas secara 100%. Okey. Bila kena tu rasa dia macam 60% je. Tersekat. Dia tersekat. So saya ingatkan
kenapa ni krem ke apa ke kan. Lepas tu saya pergi klinik. Saya pergi klinik depan, doktor tu cek ECG lah, cek jantung. Lepas cek ECG, doktor kata okey. Lepas tu saya macam pelik lah kenapa kan. Lepas tu saya cek, doktor kata doktor bagi ubat untuk, doktor ingatkan krem dekat bahagian sini. Okey. Lepas tu saya makan ubat tu. Tak okey. Dia still rasa kita bernafas secara 60%. Lepas tu saya kat office, saya makan macam biasa. Saya makan. Tiba-tiba dalam pukul 8 malam tu, saya rasa oksigen dah tak receive. Otak dah tak receive oksigen yang banyak. So dia keluarkan balik apa yang dalam badan. Muntah balik. Saya muntah habis. Sampai kan saya dah tak boleh nak berdiri. Peluh sejuk dah keluar. Saya buka baju, tinggal seluar je. Lepas tu, saya kena sujud. Saya kena sujud tu baru saya boleh bernafas. Bila oksigen tu sampai ke otak kan. Lepas tu, badan saya dah sejuk, dah pucat. Lepas tu, partner saya datang. Tengok saya macam tu, angkat terus pergi hospital. Pergi hospital, saya kata pergilah mana-mana hospital yang dekat. Saya dah tak tahu saya dekat mana lah masa tu. Dah tak boleh fikir dah. Saya dah macam ni dah. Lepas tu, sampai hospital, doktor terus scan. Doktor terus scan, saya dah 60% dah tu. Doktor terus scan, dia cek dekat saya punya X-ray tu dah setengah tu dah putih dah. Dah penuh dengan saya air. Tengok kenapa putih. Putih tu saya ingat okey lah. Sebenarnya saya tak pernah masuk hospital dalam keadaan macam ni. Saya kena tu putih, doktor kata pneumonia-thorax doktor. Pneumonia-thorax. Okey. Saya cakap apa benda tu? Yang bahasa kita paru-paru berair lah, yang paru mengecut dan ada air dalam. Masa air putih tu kita tak tahu tu darah, air bakteria ataupun nanah. So doktor dalam pukul 12 tu doktor kata masuk kita kena tebuk. Saya dah macam tu, tak apalah, tebuk lah sebab saya nak tahu apa benda. Sebab kalau tak tebuk saya dah tak boleh nafas. Betul. Doktor kata awak lambat 10 minit kita dah awak gone. Saya macam so lepas tu doktor masuk, saya dah macam tu. Dia berdiri depan saya pegang besi, depan tu tajam. Macam tu saya nak buat apa doktor? Nak shoot saya ke? Nak tebuk saya terus. Dalam keadaan sedar? Taklah, dia bagi morfin, bagi antibiotik. Sedar saya tak tahu apa jadi. Lari. Dia panjang benda tu. Dia masuk, dia tarik, terpancut darah 1.8 liter. 1.8 liter darah. Dah terpekat. So melimpahlah 1.8 liter. Doktor tanya saya, kenapa darah? Awak aksiden ke? Saya cakap, saya tak aksiden. Saya okey je ni kan. Lepas tu doktor suruh buat CT scan. CT scan, doktor tengok ada bubble dekat paru-paru tu yang dia pop, dia keluarkan darah. So ada banyak-banyak doktor kan. Tu yang menyebabkan dia darah. Tapi yang saya pelik pun dalam 2-3 hari lepas atau seminggu lepas tak ada komplikasi langsung. Saya macam biasa pergi kerja. Secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Saya masa tu saya teringat macam kalaulah aku masa tu tengah driving. Apa jadi tak tahu. Betul. Lepas tu bila CT scan doktor kata ada bubble tu. Pukul 6 pagi subuh saya dengar doktor tu cakap. Doktor tu macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak buat ni kan sebab benda tu rumit kan? So saya macam berserah jelah. So subuh tu dia tebuk lagi 2 kat bawah. Dia masuk dengan satu kamera dengan satu untuk tutup. So dia buatlah bedah tu selama 5 jam. 5 jam. Lepas tu okey. Lepas tu saya ditidurkan lama jugalah untuk stabilkan balik kan. Saya bangun-bangunnya dah bergantung dah dekat sini. Dia bergantung. So dia masuk tube kan. So masa tu saya seminggu dekat hospital tu baru doktor tu cabut. Doktor tu cabut, dia nak tutup balik kan. Tu saya rasa macam tergantung kat nyawa saya kat situ. Bila dia nak jahit tu. So selepas minggu paru-paru dah kembang elok balik. Discharge. Okey, doktor mendengar cerita Aidit ni saya pun jadi sesak nafas. Tiba-tiba macam tak cukup nafas pula. Takutnya. Okey, apa yang mungkin doktor boleh ulas mengenai komplikasi yang Aidit hadapi? Saya rasa apa yang berlaku, keadaan tu datang dengan tiba-tiba, benda acute. Jadi apa Aidit dapat adalah pneumothorax. Jadi paru-paru tu mengecut dengan tiba-tiba. Jadi pleura tu diisi dengan udara. Jadi paru-paru tu mengecut. Tapi bila paru-paru tu mengecut, kadang-kadang salur darah tu boleh pecah. Kenapa dia mengecut? Sebab macam Aidit cakap lah, bule tu ataupun macam belun kecil lah, di atas tu pecah. Jadi paru-paru tu mengecut.
Bila dia mengecut tu, salur darah yang kecil boleh pecah. Jadi bila pecah, darah boleh berkumpul lah dalam pleura tu. Kadang-kadang dia boleh air bercampur dengan darah, tapi kadang-kadang boleh darah yang fresh pun boleh lah. Jadi yang tu berlaku, adik bernafas dengan sebelah je lah paru-paru. Sebab sebelah lagi paru-paru dah kecut dan penuh dengan air. Jadi untuk rawatannya, sebab adik dah tak stabil, susah nafas, doktor perlu masukkan terus mengeluarkan air lah, ataupun darah tersebut. Bila doktor mengeluarkan air darah tersebut, kalau paru-paru tu tak naik, jadi perlu pembedahan yang kecil. Pembedahan tu panggil VAT, Video Assisted Thoracoscopy. Dia buat 2 lubang, masuk kamera, naikkan paru-paru dan juga beri satu bahan untuk membuat keradangan yang sikit lah di selaput paru-paru supaya paru-paru pleura tu melekat. Jadi air itu tak datang balik dan paru-paru tu tak mengecut kembali lah. Faham. Okey. Sebenarnya kita ada soalan-soalan ataupun apa antara pendapat-pendapat daripada selebriti lah yang kita kumpulkan dalam VT ini. Jom kita saksikan sama-sama. Hello doktor, Izul ada soalan nak tanya. Sebelum ni kan orang lama dah beritahu kalau mandi malam tak elok sebab nanti paru-paru bahaya. Betul ke doktor? Okey, itu hanya mitos. Tak ada kajian menunjukkan kalau mandi malam boleh mendapat paru-paru bahaya. Orang-orang tua lah selalu cakap macam tu. Mungkin dia nak mengelakkan zaman dulu orang kata mandi telaga. Jadi nak mengelakkan anak ke keluar ke untuk tengah malam takut jatuh ke dalam telaga, jadi dia kata boleh menyebabkan paru-paru bahaya. Tapi itu hanyalah mitos lah. Faham. Okey, kalau orang yang kata kalau tidur atas simen sejuk pun tak boleh, nanti paru-paru berair juga. Juga hanyalah mitos juga. Apa-apa yang sejuk je orang terus kaitkan dengan paru-paru berair. Betul. Okey, tapi kita nak tahu juga apa punca Aidit boleh mendapat penyakit tersebut. Okey. Punca Aidit dapat sebab ada bule lah di dalam paru-paru. Jadi bule ni kita tak tahu kecuali kita buat CT scan. Bule ni seorang congenital lah, memang dah ada. Dan certainly perokok juga boleh mendapat buli lah. Jadi bila buli dipecah, dia boleh dapat pneumothorax. Pada masa yang sama, Aidit dapat paru-paru berair lah dengan pneumothorax. Yang air itu bertukar menjadi darah. Jadi sebab tu dia panggil hemopneumothorax. Alright. Okey. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak sambung lagi discussion kita. Tapi kita nak berhenti rehat dan jangan lupa untuk saksikan Dr. in the House. Kita ada tips mengenai lecur selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kemalangan sebegini, terutamanya yang melibatkan air panas ataupun kuali panas, memang sering berlaku, terutamanya di rumah. Biasanya kita tak jangka. Jadi macam mana nak rawat luka melecur? Jom, ikut saya. Perkara pertama yang anda perlu buat adalah pastikan mangsa selamat daripada situasi bahaya. Jika bahagian tubuh yang terkena itu diselaputi ataupun diselubungi oleh kain ataupun baju, pastikan anda menanggalkan pakaian tersebut. Nasihat saya adalah gunting pakaian tersebut untuk mengurangkan friction di antara luka dan juga kain tersebut. Dan kemudiannya bawa mangsa ke sumber air dan alirkan air di atas luka tersebut. Kemudian ambil gauze, basahkan gauze tersebut, letak di atas luka kepanasan itu tadi dan bandage kawasan luka. Ini adalah peringatan yang sangat penting. Elakkan letak ubat gigi, lotion, shampoo dan sebagainya di atas luka ini tadi. Kebiasaannya sejurus selepas kemalangan, kita masih tidak boleh melihat
impak ataupun kesan daripada kemalangan tersebut. Ia memakan masa 1 jam kemudian baru ada gelembung. 4 jam kemudian baru kulit tercabut. Jadi kita perlu selamatkan kulit daripada progression of the wound. Kerana itulah kita nasihatkan letak gauze basah dan balut dan segeralah pergi ke hospital untuk mendapatkan nasihat daripada doktor dan rawatan yang sewajarnya. Baiklah, itu dia tips keselamatan dari Doktor in the House dengan Dr. Mala mengenai lecur. Kalau anda terkena melecur di rumah ke, itulah antara tips-tips yang anda boleh lakukan. Dan ini merupakan segmen terbaru di Hello Doktor. Baiklah, kita nak kembali dengan topik kita hari ini, iaitu paru-paru berair. Nak tanya dekat Aidit, apa antara rawatan-rawatan yang Aidit sendiri terima? Masa dekat hospital tu, lepas bedah tu, tak ada rawatan dia, just macam fisio lah. Fisio saya kena tiup bola tu. Sebab mula-mula lepas kita operate tu, nak tiup dari 3 bola, nak tiup 1 pun tak larat. Dia macam paru-paru dia tak kuat kan. So nak tiup 1 lah. So dia perlukan seminggu jugalah untuk kuat tu. Tapi memang sakit jugalah. Pagi, tengah hari, all the time kena buat. Kena rajin. Itu dia je rasa rawatan. macam sakit kram lah. Kita susah. Cuba tapi kita lemah lagi dekat situ. Kita lemah lagi. Berdiri tak boleh. Rawatan basically fisio. Macam tu je. Ubat-ubatan tak ada. Ubat-ubatan tak ada. Dia bagi antibiotik je. Drip antibiotik saja. Itu je. Okey. Apa antara rawatan-rawatan yang mungkin doktor boleh kongsikan yang akan diberikan kepada pesakit-pesakit ni? Dia bergantung kepada punca paru-paru berair. Jadi kalau puncanya disebabkan oleh masalah jantung, ia menyebabkan air dalam alveoli, dalam kantung udara kecil. Jadi rawatannya pesakit kena kencing. Jadi doktor akan beri ubat kencing supaya air akan keluar daripada badan dan air dalam kantung udara kecil akan keluar jugalah. Dan doktor akan memberi rawatan kepada masalah jantung tersebutlah supaya jantung tu boleh mengepam dengan lebih kuat. Jika disebabkan oleh pleural effusion ataupun air dalam ruang pleura, dia bergantung sama ada air itu banyak ke tidak. Kalau air itu tak banyak, pesakit selesa, stabil. Jadi pengeluaran air itu tak diperlukan. Jadi rawatan diberikan kepada punca penyakit tersebut. Tapi jika kandungan air banyak, pesakit tak stabil, contohnya Aidit susah nafas, rasa macam nak mati. Jadi cecair itu perlu dikeluarkan. Ya. Cecair itu perlu dikeluarkan supaya paru-paru itu boleh berkembang semula. Jika air terlampau banyak, kadang-kadang doktor akan masukkan tiup kecil lah, macam Aidit dapat tu, menebuk supaya air itu mengalir keluar ke dalam botol air. Itulah antara rawatannya. Seperti mana yang kita paparkan di skrin tu. Okey. Baiklah, kita sebenarnya ada soalan dari penonton di rumah, caller, namanya Haslina dari Kota Damansara. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai. Ada soalan nak diajukan kepada doktor ataupun kepada Aidit untuk topik kita paru-paru berair? Alright, for today I ada soalan untuk Dr. Tengku. Dr. Tengku, okey. Okay, which is saya nephrotic syndrome. Memang ada masalah nephrotic syndrome. So, bila ada satu hari tu tak boleh bernafas. Memang cungak macam nak mati sama macam Aidit before this. Tapi memang teruk, memang dah tak rasa apa dah. And then bila naik ambulans sampai dekat hospital, dia terus buat surgery cucuk paru-paru. So bila macam Aidit sama macam pensel je, tapi dia macam pensel je, tak ada tajam macam Aidit cakap tu. Cuma bila kita cucuk doktor kiri dan kanan, selepas tu air yang turun macam merah, macam darah. Okay, and then saya nak tanya, sebab saya nephrotic syndrome, ada kencing manis, ada darah tinggi. Jadi apa dia punya kesan pada jangka masa hadapan? Okey, baik. Itu saja soalannya Haslina? Yes. Okey. Bawa saya gitu je. Terima kasih. Alright, thank you. Soalannya itu. Okey. Jadi sesiapa yang ada nephrotic syndrome, kandungan protein dalam darah adalah rendah lah sebab bocor protein daripada buah pinggang. Jadi badan akan bengkak. Jadi air akan berkumpul lah, termasuk berkumpul dalam paru-paru lah.
daripada puan yang bercakap tadi, dia kata dia buat prosedur je untuk melekat paru-paru. Jadi kemungkinan prosedur itu dipanggil pleurodesis. Dua-dua katanya. Dua-dua, ya. Pleurodesis ni di mana satu bahan dimasukkan dalam ruang pleura supaya ada keradangan. Jadi ruang pleura itu akan melekat. Jadi air tak boleh berkumpul pada ruang pleura. Jadi itu akan mengelakkan pleural effusion itu berlaku lagi. Ya. Tetapi siapa yang ada nephrotic syndrome, risiko untuk dapat jangkitan kuman lebih tinggi. Lepas tu puan pun ada salah satu rawatan nephrotic syndrome juga menggunakan ubat lah untuk menahan sistem imunisasi, dan puan juga ada kencing manis. Jadi ada beberapa risiko lah yang puan ada untuk menyebabkan paru-paru berair. Sebab risikonya untuk mendapat jangkitan kuman lebih tinggi daripada pesakit, daripada orang lain lah. Jadi puan perlu berjaga-jagalah. Contohnya mengamalkan gaya hidup yang sihat, dapatkan vaksin setiap tahun, influenza. Jadi bila ada simptom awal, pergi jumpa doktor lah untuk dapatkan antibiotik. Kiranya dia lebih terdedah sebabkan lebih terdedah, ya, sebab penyakit yang dia ada lah. Okey, jadi kita nak tanya dekat Aidit pula. Selepas Milah mengalami penyakit ini, diberi kiranya satu ruang untuk lebih mungkin lebih waspada, kan? Jadi apa antara gaya hidup yang Aidit amalkan sekarang ni? Okay, masa saya kena sebelum ni, saya tak jaga sikit in term of makan. Saya segi gula makanan tu, makanan tak sihat lah. Lepas saya kena tu, masa kita dekat hospital tu, dia ada test untuk kanser juga, doktor, kan? Untuk kanser paru-paru. Saya sebenarnya itu yang saya paling risau. Kalau dia berkait dengan kanser paru-paru, buah pinggang semua. Tapi alhamdulillah doktor cek semua tak ada. So saya menjadi lega. So bila lepas saya dah kena, dalam masa 2 tahun ni saya stop merokok, stop vaping, dan saya jaga makan saya jaga gula. Saya makan juga tapi dalam defisit moderate lah. Saya jaga sikit untuk. Dan sebenarnya bila saya stop tu, sebenarnya badan saya lagi bertenaga sebenarnya. Badan saya lagi, kita lagi energetik sebenarnya dari sebelum. Nice. Itu yang kita nak. Dan mungkin doktor nak kongsikan apa antara gaya hidup yang sihat yang mungkin pesakit-pesakit boleh amalkan selepas mungkin mendapatkan rawatan ataupun selepas pembedahan. Ya. Jika merokok, ialah kena berhentilah merokok, sebab tu satu risiko yang tinggi. Jadi selalu bersenam, jaga pemakanan, banyakkan sayuran, kurangkan garam, sebab tu menyebabkan darah tinggi. Kurangkan stres, cukupkan tidur, ya. Semua tu agak penting untuk gaya hidup yang sihat. Okey, dan ada tak Aidit mendapat kiranya orang-orang ataupun kawan-kawan ke yang bertanyakan ataupun yalah, bila dengar cerita Aidit, dia pun okey nak start new healthy lifestyle lah. Saya banyak sekeliling saya ni 80% smokers yang hisap rokok. So bila saya share ni, saya serba salah. Kadang-kadang kan saya serba salah. Nak share kan dia takut pula. Tapi saya share je untuk kesedaran masing-masing. Nak berhenti ke tak nak, terpulang. Saya share, saya tunjuk saya punya parut, apa semua. Lakilah. Saya tunjuk pada parut saya. Dia takut juga. Sebab benda ni datang tak tahu bila. Kadang-kadang kita tidur. Kadang-kadang kita masuk toilet. Kadang-kadang kita memandu. Kita tak boleh nak jangka. Dia macam sakit jantung juga, doktor. So bila saya share pada orang semua, diorang tanya, saya share detail. Dan saya berhenti ni pun sebab senang saya berhenti rokok senang sebab saya ada trauma sakit tu. So motivasi tu senang untuk saya berhenti. Kalau tak susah. Faham. Saya kena, dan kawan-kawan yang dengar pun apa yang saya cerita pun banyak yang dah berhenti slowly. Tidaklah terus, tapi slowly. Benda tu tak boleh mengejut juga, kan. Betul-betul. Okey, dan kita ada soalan dari penonton yang menonton di Facebook. Miyako Hoshi, dia tanya, Assalamualaikum doktor, mohon pencerahan, adakah bekas pesakit COVID tahap 5 berpotensi mendapat paru-paru berair? Pesakit COVID tahap 5 biasanya memerlukan bantuan pernafasan. Jadi selepas sembuh, kemungkinan mungkin ada parut dalam paru-paru. Tapi ada juga yang boleh sembuh sepenuhnya lah.
biasanya lepas COVID dia meninggalkan parut dalam paru-paru, tapi tak semestinya paru-paru berair. Kecuali dia mendapat jangkitan kuman yang baru, tak semestinya COVID, jangkitan kuman yang lain pun boleh mendapat paru-paru berair. Tapi jika yang bertanya telah sembuh sepenuhnya, saya rasa risikonya sama dengan orang lain juga. Okey, dan mungkin doktor boleh kongsikan tips ataupun langkah yang boleh kita ambil lah untuk sebelum kita tiba-tiba boleh kena paru-paru berair ni, apa antara langkah-langkah berjaga-jaga yang kita boleh ambil? Okay. Yang paling penting adalah gaya hidup yang sihat. Jadi kalau kita isap rokok, kita kena berhenti lah. Jadi kita cuba mengurangkan risiko untuk dapat jangkitan kuman. Jadi contohnya kalau kita ada penyakit kronik, kita kena kawal lah penyakit kroniknya, termasuk kencing manis, darah tinggi, masalah jantung. Jadi semua ini akan mengurangkan risiko paru-paru berair. Juga kalau disarankan oleh doktor ambil vaksin, kita perlu jugalah ambil vaksin. Selain itu, kita cuba mengelakkan tempat berabuk, berdebu ataupun pollution. Okey, dan mungkin Aidit ada kata-kata akhir lah kepada penonton-penonton yang sedang menonton ni, apa nasihat ataupun yang kata-katalah yang Aidit boleh, pesanan yang Aidit boleh kongsikan. Pesanan yang saya boleh kongsikan, paru-paru berair ni sebenarnya dia sakit tu memang tak tertanggung lah sebenarnya. Memang sakit sebab saya tak pernah masuk hospital dan bila saya kena terus yang macam ni. Memang dia adalah satu anjakan paradigma saya nak turnkan hidup saya ke arah kehidupan lebih sihat dari segi pemakanan dan juga amalan gaya hidup sihat lah, in term of merokok, vaping, semua tu. Dan saya harap yang kat luar tu dapat jadikan saya punya kisah ni sebagai inspirasi untuk hidup dengan lebih sihat lepas ni. Yes, ambil segala apa yang telah diceritakan oleh Aidit sebagai teladan, insya-Allah kan, pengajaran. Dan mungkin kata-kata akhir ataupun nasihat yang Dr. Tengku boleh berikan kepada penonton-penonton Hello Doktor. Okey. Jika ada simptom awal paru-paru berair, pergilah jumpa doktor untuk dapatkan nasihat, ujian dan rawatan paru-paru berair. Sebab jika puncanya tak dirawat, keadaan boleh bertambah teruk dan kritikal. Kebanyakan penyakit yang menyebabkan paru-paru berair boleh sembuh sepenuhnya. Jadi bila doktor buat ujian, dia tak menyakitkan, tak bahaya, jadi tak perlu takutlah untuk jumpa doktor. Jadi bila doktor dah mulakan rawatan, pastikan ambil rawatan dengan betul dan amalkan gaya hidup yang sihat supaya boleh sembuh dengan sepenuhnya. Betul. Yes. Dan saya pun berhenti rokok pun saya di-guide oleh hospital. Hospital akan ada klinik kaunseling kan doktor untuk siapa yang nak berhenti rokok. Dan ubat yang dibagi itu free. Okey. Tak payah charge apa pun doktor. So siapa yang nak berhenti rokok boleh terus ke hospital dapatkan diorang punya nasihat. Alright, thank you so much. Terima kasih Aidit atas perkongsian dan juga terima kasih kepada Dr. Tengku Saifuddin Tengku Ismail, pakar perubatan dan respiratory Hospital Pakar KPJ Tawakal Kuala Lumpur atas perkongsian yang kita bersama-sama tadi berdiskusi di Hello Doktor mengenai paru-paru berair. Jadi kita nak melabuhkan tirai untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang di minggu hadapan. Assalamualaikum, saya Adrana Adnan. Kita jumpa lagi dalam Hello Doktor.